Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat kita bertemu. Selamat kita bergabung kembali dalam halakah musim baru 2024. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, berharap mengatakan bahawa pertemuan spontan itu lebih baik daripada 1000 janji. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan berlanjutan selama 13 minggu dan pastinya dalam 13 topik yang akan kita bawakan untuk anda. Dan saya tidak akan kesorangan dalam rancangan kita pada kali ini, dan ingin saya perkenalkan bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Silakan. Dan seorang lagi bintang ilmuwan kita yang akan bersama dengan halakah pada tahun ini yang berbahagia, Dr. HD. Dan tidak lupa pakar analisis kita yang akan memberikan kupasan dan juga analisis-analisis dalam perbincangan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Silakan. Alhamdulillah, dan saya ucapkan selamat datang semuanya ke rumah kebijaksanaan satu agama pelbagai bangsa, kepada Ustaz Muhammad Zarifi, kepada Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin dan Dr. HD, yang juga sebenarnya Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. InsyaAllah mudah-mudahan pada kesempatan 2024 ini akan dapat kita laksanakan pelbagai kupasan topik untuk kita kongsikan kepada penonton. Dan semuanya kita mempunyai tugas, kita ada assignment yang perlu kita bereskan, dan ini merupakan pertemuan kita yang pertama pada tahun ini, dan dengan topik yang akan kita bawakan iaitu senangnya hidup. Dan saya siarawan anda Haji Ahmad Sulaiman akan memandu perbincangan kita, dan insya-Allah selama 13 minggu ini dengan 13 topik kita akan cuba untuk memberikan penyampaian sebaik mungkin dalam topik-topik yang akan kita bawakan. Penonton yang dimuliakan, kalau kita masih ingat pada tahun-tahun sebelumnya, halakah sentiasa hadir untuk memberikan topik-topik yang membuka minda kita, yang memberikan inspirasi kepada kita dan menjadi satu perkara yang memberikan kekuatan dalam kita hidup pada abad yang sungguh mencabar ini. Dan insya-Allah pada kali ini halakah akan tampil dengan satu persembahan, bukan saja dengan barisan panel yang kita ada, tetapi juga kita menggabungkan persembahan hologram dan juga persembahan AR. Jadi saya harap saudara-saudara akan bersama dengan kita sehingga tamat kepada perbincangan kita. Dan dalam dimensi kepada 3 halakah ini, kita pecahkan kepada 3. Iaitu pertama, saudara-saudara akan dibawa untuk mengikuti perbincangan yang berkait dengan Artificial Intelligence. Dan kedua, kita akan mengimbas kembali, membawa semula para penonton untuk masuk ke dalam relung masa, iaitu ke dalam zaman Abbasiyah. Dan yang ketiga, kita akan melihat hadapan untuk mencari siapakah yang dinukilkan sebagai mujadid. Jadi ketiga-tiga kompartmen ini akan menjadi kekuatan dalam rentas perbincangan kita pada musim kali ini, insya-Allah. Baik, penonton yang dimuliakan, bagi memulakan program kita pada kesempatan ini, saya rasa ada baiknya kita perdengarkan dahulu ayat tema yang menjadi pasak kepada perbincangan halakah pada kali ini. Jadi dengan ini kita persilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Silakan. Tuan Haji, Datuk Doktor dan Dr. Hadi, penonton sekalian, Surah At-Tin, surah ke-95 daripada 114 surah, ayat nombor 4 sehingga ayat nombor 6 dipilih menjadi tema ayat halakah 2024. Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
Innalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian, jika dia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Tuan Haji. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Penonton yang dimuliakan, kalau kita memahami di manakah kita sedang hidup pada waktu ketika ini, kita sedang berada dalam zaman revolusi 4.0. Dan di dalam zaman revolusi 4.0 inilah banyak sekali kemajuan dunia yang dicapai, dan salah satunya adalah kemajuan dalam artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Baik, bagi memulakan ruang bicara kita pada kali ini, kalau kita lihat Datuk Dr. Daniel, kemajuan teknologi dunia dari revolusi pertama hingga kepada revolusi yang keempat, dan apa sebenarnya yang ada di dalam revolusi yang keempat ini. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Mak Nur, Dr. Hadi dari Al-Bayan, Ustaz Zarifi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Haji bertanyakan tentang Industrial Revolution dalam bahasa Inggerisnya, iaitu revolusi industri. Kalimat Industrial Revolution mula diungkapkan oleh Arnold Toynbee yang merupakan sejarawan ekonomi Inggeris, menyebutkannya pada abad ke-19 untuk menceritakan tentang perkembangan ekonomi Inggeris pada abad ke-18 dan seterusnya, yang tidak lagi memberikan tumpuan sangat kepada penggunaan tenaga manusia, tetapi ekonominya telah berubah kepada penggunaan tenaga mekanikal. Maka bila kita sebut tentang revolusi industri, kita sebut pertamanya revolusi industri 1.0 yang pertama, yang lebih kurang masanya itu antara tahun 1760 hingga ke tahun 1880. Ketika itu, tenaga mekanikal mula digunakan dengan mesinnya yang sesuai ketika itu, dan tenaga mekanikal memerlukan energi, memerlukan tenaga. Maka tenaga ketika itu ialah tenaga steam, air. Kemudian antara tahun 1880 hingga ke tahun 1950 berlaku revolusi industri 2.0. Ketika itu tenaganya sudah memanfaatkan tenaga elektrik. Dan ketika itu diungkapkan tentang produksi besar-besaran. Seperti kereta, dikeluarkan banyak sekaligus. Ada apa yang diistilahkan sebagai assembly lines. Kemudian dari tahun 1950 ke tahun 2000 berlaku revolusi industri 3.0. Masa itu tenaganya berubah daripada elektrik kepada elektronik, walaupun elektrik masih digunakan. Dan ketika itu lahirlah komputer dengan sistem komputernya. Malah komputer moden yang benar-benar menggunakan tenaga elektronik dihasilkan pada tahun 1943 di University Pennsylvania. Dan berlakulah ketika itu apa yang dikatakan sebagai automation ataupun otomasi, iaitu mesin digunakan mengikut arahan komputer dan begitulah seterusnya. Maka kita pun gairah dengan komputernya, laptopnya,
Kemudian masuklah ke era revolusi industri 4.0 dari tahun 2000, iaitu pada abad ke-21. Dan ketika itu meledaklah apa yang kita namakan hari ini sebagai Cyber Physical Production System, CPPS, yang mana melibatkan Internet of Things, antara alat dengan alat yang lain berhubungan dengan jaringan internet. Kemudian lahir pula Internet of People, alat dengan alat berkomunikasi melalui jaringan internet. Kemudian jaringan itu ada kaitan juga dengan manusia. Maka manusia naik kereta, nak balik ke rumah. Dalam kereta belum sampai ke rumah, sudah bagi arahan kepada sistem penyaman udara di rumah, aircon, switch on, suhunya sekian-sekian. Belum saya sampai di rumah. Dan kemudian lahirlah satu makhluk baru ciptaan manusia yang dipanggil sebagai robot. Kemudian robot pula, robot yang ada kekuatan artificial intelligence. Dan kita sekarang di revolusi industri 4.0, kita bercakap tentang internet. Kita bercakap tentang era komunikasi, teknologi komunikasi. Dan kita bercakap tentang teknologi yang mungkin satu ketika akan memberikan padah pada kita kalau kita tidak mengawalnya. Daripada zaman industri 4.0, dia mengundur ke belakang 3, 2 dan 1, dan kita berada di 4.0 ini sejak pada tahun 2016 lagi. Dan majoriti pendapat kajian mendapati bahawa orang-orang Islam tidak menyedari bahawa kita telah pun memasuki era 4.0 ataupun yang berlaku pada tahun 2016. Dan baik, saya nak pergi kepada satu perkara yang agak menarik. Selalunya ingin saya kaitkan dengan kemajuan ini kerana saya juga tertarik dengan Akademi Al-Bayan. Akademi Al-Bayan adalah rumah kebijaksanaan yang melahirkan para da'i mu'alaf dari kalangan pelbagai bangsa yang berupaya menyebarkan dakwah dalam pelbagai bahasa dan dialek bangsa masing-masing. Terinspirasi daripada kemegahan peradaban ilmu Baitul Hikmah pada zaman Abbasiyah, Akademi Al-Bayan mencetus era kebangkitan satu agama pelbagai bangsa. Kita ada Dr. Hadi di sini, mungkin dapat uraikan dengan lebih lanjut. Apakah di antara jiwa besar Al-Bayan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, penonton-penonton yang setia di rumah melihat halaqah pada musim kali ini. Bila kita sebut mengenai jiwa besar Al-Bayan dan apa yang disebutkan oleh Datuk Dr. Daniel daripada industri 1.0 hingga 4.0, yang mana kalau kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia sebagai khalifah, dan ia bertepatan dengan surah Luqman ayat yang ke-11. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan haza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, tunjukkan kepada aku satu perkara, satu ciptaan yang bukan aku jadikan. Baliz zalimuna fi dhalalim mubin, bahkan orang-orang zalim ni dia dalam kesesatan yang nyata. Apapun kehebatan yang kita capai hari ini, maka Islam tidak boleh dipisahkan dengan 3 elemen, iaitu akidahnya, syariatnya dan akhlaknya. Jiwa besar Al-Bayan, Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menguasai teknologi. Kita kena sedar, kita kena rasa sedikit cemas kerana kita sudah sedikit ketinggalan. Maka kita nak kembalikan bagaimana kehebatan umat zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membina empire Islam. Bukan sahaja membina empire Islam, bahkan dengan ketamadunan ilmu yang sangat dahsyat.
kalau kita lihat seperti mana hologram yang ada, inilah yang kita akan bina insya-Allah sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia yang berkeluasan 71,000 kaki persegi, Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah akan lahirnya mereka yang boleh berdakwah di jalan Allah seperti mana di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak akan utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan tentang hukum hakam. Inilah seni bina, Ya. Tuan Haji. Cantik sekali, Doktor. Kalau kita lihat, 3 budaya digabungkan dalam satu rekaan seni bina yang mana kita nak memaparkan bahawa inilah kehebatan umat Islam yang boleh berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan kepelbagaian bahasa itu sendiri. Sesuai dengan Majmuk Malaysia. Sesuai dengan Majmuk Malaysia yang hari ini kita dapat rasai. Bukan belum lagi, kita telah pun rasai. Dan kita nak tunjukkan kepada dunia bagaimana kita nak berdakwah dengan kepelbagaian yang kita ada. Sebab tu, kalau kita lihat bagaimana Al-Bayan, kita nak bawa supaya masyarakat boleh merasai impak dakwah itu sendiri. Keluar untuk melihat kalimah yang paling mulia, iaitu kalimah La ilaha illallah. Inilah kalimah yang kita nak mati dengannya. Inilah yang kalimah yang kita nak pegang dengannya. Inilah kalimah yang kita nak hidup dengannya. Apapun teknologi yang datang, Islam menerimanya, Islam mengambil, dan Islam memberi tunjuk ajar bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi-teknologi kalau sekiranya kemudian hari akan ada industri 5.0, maka Islam tetap relevan insya-Allah dengan berpandukan Al-Quran, dengan berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Al-Bayan yang kita nak lahirkan, generasi intelektual, generasi dakwah seperti mana pimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Ashdi. Saya kagum sebenarnya dengan semangat dan inspirasi. Kita kagum dengan apa yang ditampilkan dan hologram yang dipaparkan tadi jelas menunjukkan kepada kita betapa jiwa besar ini harus dapat kita laksanakan dan harus disokong oleh kita umat Islam. Jadi itu di antara tadi kekuatan yang cuba dibangunkan oleh Dr. Ashdi bersama dengan sahabat-sahabat beliau di mana, iaitu di Melaka. Dan insya-Allah kita akan cuba untuk membantu dan memberikan kekuatan kepada dakwah yang telah pun digerakkan oleh Dr. Hadi tadi. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Daniel. Kalau kita lihat banyak perkembangan teknologi dicapai dan banyak juga di antara perkara-perkara yang menimbulkan kontroversi. Soalan saya kepada Dr. Daniel, apakah semua teknologi ini bercanggah, bertentangan dan tidak relevan dengan Islam? Silakan Dr. Daniel. Ya, terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan. Barat meledakkan teknologi baharu. Tetapi elok ketika permulaan halakah tahun ini, kita ledakkan satu perkara penting, maklumat penting untuk difahami semua orang. Iaitu satu kenyataan yang ditulis oleh Robert Briffault dalam buku beliau yang bertajuk The Making of Humanity. Antara tulisan beliau dalam buku itu ialah Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. It is highly probable that but for the Arabs, modern European civilization would never have arisen at all. Robert Briffault dalam The Making of Humanity. Sains merupakan sumbangan yang paling bermakna daripada tamadun Arab kepada dunia moden. Dan besar kemungkinan jika tidaklah kerana sumbangan Arab ini, Eropah moden tak mungkin akan wujud. Dan kenyataan seperti ini diucapkan oleh ramai tokoh dari Eropah. Tapi saya angkat hanya oleh Robert Briffault. Sudah mencukupi. Artinya sumbangan Barat yang kita kagumi hari ini sebenarnya dirangsang oleh umat Islam. Sehingga
His Royal Highness ketika itu Prince Charles ketika berucap di Oxford Center for Islamic Studies pada tanggal 27 Oktober 1993 di bawah tajuk Islam and the West. Antara ucapan Prince Charles ketika itu ialah Cordova in the 10th century was the most civilized city of Europe. Cordova Islam di abad ke-10 merupakan kota paling bertamadun di Eropah. Barat tidak ada contoh seperti itu. Eropah ketika itu mundur, tapi Eropah Islam di Spanyol hebat sebab sains, sebab ilmu dan ada teknologinya. Jadi Barat hari ini perlu berterima kasih pada Islam dan umat Islam dengan pencapaiannya. Tetapi ya, kita menghargai sumbangan Barat seperti kata Syekh Abu Hassan An-Nadwi, satu ketika umat Islam hebat dengan pemikirannya, dengan teknologinya, tetapi ketika mereka jadi mundur di sudut ilmu, suka berdebat, bergaduh dalam hal-hal ranting, mereka ketinggalan sampai ke hari ini. Tapi ya, kita terima bahawa Barat sudah meledak dan pergi jauh. Lantas, apa perlu kita buat sekarang? Yang perlu kita buat, ya kita menerima keadaan kita sekarang, kita belajar dari kesilapan kita, kita ambil manfaat dari apa yang Barat keluarkan dan teknologi yang mereka hasilkan, jangan kita kesampingkan, tetapi hendaklah kita mengambil dengan berhati-hati. Disuluh oleh apa yang Dr. Hadi sebutkan tadi, akidah. Adakah apa yang kita ambilkan ini akan bercanggah dengan akidah? Jika bercanggah, prinsip kita jelas. Kita ketepikan yang salah. Syariat, halal haram, perlu diambil kira. Itu penting bagi orang yang ada iman. Ini boleh, ini tidak boleh. Perlu diambil kira. Tetapi with knowledge. Nak tahu boleh, tak boleh, bukan sembrono. Perlu dengan ilmu dan akhlak. Apa yang kita ambil ada adabnya. Maka kita mengikut acuan kita. Bukan acuan mereka. Tapi boleh kita manfaatkan, melandaskan acuan kita. Ustaz Muhammad Zarifi, Dr. Daniel dan juga Dr. HD telah memberikan view, telah memberikan perspektif tentang revolusi industri dan juga kesan yang mungkin terjadi. Kami perlukan analisis anda, silakan. Baik, penonton sekalian, saya pernah menyebut dalam halakah musim yang terdahulu, VUCA, V-U-C-A, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Inilah yang sedang, realiti yang sedang kita berhadapan sekarang. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, senangnya hidup kita sekarang ini dibantu dengan teknologi yang ada pada hari ini. Seharusnya menjadikan kita umat yang lebih produktif. Ini premis saya nombor satu. Kita mesti menjadi umat yang lebih produktif. Cuba kita bandingkan dengan para tokoh silam, walaupun dengan kekurangan tidak seperti kita pada hari ini. Sebagai contoh, seorang tokoh, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Beliau mengarang satu kitab, Zadul Ma'ad. Bila tuan-tuan? Dalam perjalanan beliau dalam rihlah haji, nak sampai ke Makkah Al-Mukarramah, siap satu kitab. Dengan segala kekurangan, maksud saya tidak seperti kita pada hari ini. Hari ini, sebut saja, tulis saja di skrin laptop kita, keluar semua perkara. Tetapi kenapa kita tidak jadi produktif? Nah, kita berpegang kepada hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling banyak berbakti kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, alhamdulillah, kita beri kredit. Kerajaan sekarang ini telah memperkenalkan satu program yang dinamakan AI untuk rakyat. Apa maksudnya? AI bukan milik eksklusif golongan yang pakar dalam IT semata-mata. Tidak. Tajuk yang kita sedang bicarakan, AI hari ini, bukan milik golongan T20 semata-mata. Tidak. Tetapi termasuk kita semua. B40 dan sebagainya, kita berada upaya untuk terlibat dalam apa yang disebut sebagai AI. Kita tidak mahu ada kesenjangan ekonomi antara kelas-kelas ini. Baik, tuan-tuan sekalian, kerana itulah apa yang kita nak
kita mahu peringatkan di pentas halaqah, dalam kemajuan kita pada hari ini, jangan hilang nilai dan jangan sama sekali hilang adab. Ini premis kita. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Hologram yang dipaparkan sekarang ini menunjukkan imej kepada artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan yang cuba dilakukan oleh manusia bagi menggantikan banyak tenaga-tenaga manusia yang kita gunakan. Dan revolusi 4.0 memacu terus kekuatan AI ini seperti yang dinyatakan oleh para ahli panel kita. Dan soalan saya kepada Dr. Dania, apakah kita di Malaysia ini, umat Islam di Malaysia ini sudah pun bersedia untuk memasuki revolusi industri 4.0 khususnya dalam menggabungkan kecerdasan buatan ini dalam konteks kehidupan kita? Dan soalan yang penting yang ingin saya tanyakan kepada doktor, apakah boleh AI ini digunakan dalam medan dakwah kita? Kenapa tidak? Ya, terima kasih Tuan Haji. Kita sudah pun memanfaatkan AI, Tuan Haji, dalam kehidupan kita. Kita bermusafir menuju sesuatu destinasi, ada peta yang kita manfaatkan untuk sampai ke sana. Itu menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian kita bercakap tentang kadang-kadang kita nak hantar email. Ada email yang meletakkan di sana Smart Compose. Kita type saja sedikit, maka dia akan mencadangkan ayat-ayat yang lengkap. Sudah ada, kita sudah memanfaatkannya. Kita sudah tulis soalan di internet menggunakan perkakasan tertentu. Kita type sedikit, pum, ada lontaran idea. Cara dasar, kita sudah menggunakan konsep yang ada berkaitan dengan revolusi 4.0 dalam konteks menggunakan jaringan komunikasi melalui maya ataupun internet. Tetapi belum lagi sempurna, belum lagi lengkap. Maka pada hari ini Malaysia, kerajaan Malaysia perlu melihat semua ini secara holistik, secara menyeluruh. Sebab pertama sekali kita tidak boleh pisahkan diri kita daripada teknologi. Harvard Business Review mengatakan, ya, AI tidak boleh menggantikan manusia, tetapi manusia yang memanfaatkan AI akan menggantikan manusia yang tidak memanfaatkan AI. Artinya, memanfaatkan AI itu membantu produktiviti, membantu prestasi dan sebagainya. Maka kerajaan mahu produktiviti yang tinggi, prestasi kerja yang baik. Maka kecerdasan buatan diperlukan. Maka untuk itu pendidikan adalah terowongnya. Kita kena mendidik umat, kena mendidik rakyat supaya faham pro kontra kecerdasan buatan. Dan kita peringatkan bahawa wujud di sana mara bahaya berkaitan kecerdasan buatan. Sebab orang-orang sains bahagian robotik ini sudah bercakap tentang nak melahirkan robot yang berlatar belakangkan AI seperti manusia. Sudah bercakapkan tentang robot berlatar belakangkan AI yang super, yang mengatasi manusia. Dan ketika itu ada bahayanya. Maka perlu dididik. Tetapi didikan yang paling sempurna ialah didikan yang disuluh oleh agama. Jika tidak disuluh oleh agama, nilai kita tidak akan betul dan kita boleh hanyut ke sana dan kemari. Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Kalau kita lihat kepada humanoid robot seperti ini yang sedang membanjiri dunia, bukan saja di Asia, bahkan juga di Eropah, pastilah kepesatan humanoid robot seperti ini begitu pesat sekali. Dan negara-negara seperti Amerika, China, Kanada, India dan juga Jerman antara negara 4-5 pemacu yang terus menggerakkan industri AI. Dan pastilah robot-robot seperti humanoid robot ini akan lebih banyak kita temui. Dan mungkin dalam konteks ini, barangkali dalam konteks Minda Al-Bayan, apakah mungkin kita akan temui, kita akan disambut, kita akan dialu-alukan oleh humanoid robot di kompleks Al-Bayan nanti apabila ianya siap, yang mengucapkan Assalamualaikum, selamat datang ke kompleks Al-Bayan. Apa yang boleh saya bantu anda? Silakan Dr. Hadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Haji. Sebenarnya inilah hasrat kita di Akademi Al-Bayan. Kita mahukan mereka yang datang bukan saja melihat seni bina bangunan semata-mata, tetapi yang paling penting apa yang mereka boleh bawa balik hasil daripada mereka hadir ke kompleks pertubuhan Akademi Al-Bayan. Mesti ada sesuatu yang mereka pelajari. Mesti ada nilai yang mereka perlu rasai. Mesti ada pengetahuan yang mereka dapat daripada apa yang mereka ziarah di kompleks pertubuhan Akademi Al-Bayan. Tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia ini. Kerana itu, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mahukan bukan sahaja dakwah itu disampaikan kepada bangsa kita, tetapi kita nak sampaikan ke seluruh pelosok dunia. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat kalau dahulu bertebaran di permukaan atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyampaikan dakwah. Misinya adalah menyampaikan tentang Islam. Jadi Al-Bayan mengambil tanggungjawab. Antara tanggungjawab yang sudah ada, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan berusaha untuk menyumbang sedikit daripada medan dakwah yang sudah lama ada, iaitu untuk melahirkan para da'i mu'alaf. Mereka akan berdakwah di jalan Allah bukan saja di bumi Malaysia ini, tetapi kita harapkan hasrat kita, insya-Allah kita dapat menghantar para pendakwah kita di luar negara untuk menunjukkan bagaimana akhlak budi pekerti, bagaimana toleransi, bagaimana keamanan yang hari ini dunia tercari-cari. Peperangan berlaku, tidak menghormati antara satu sama lain, tetapi kita di bumi Malaysia ini alhamdulillah sampai sekarang terpelihara keamanannya. Inilah hasrat Al-Bayan, kita nak bawa keluar untuk nak tunjukkan kepada dunia tentang inilah yang Islam ajarkan. Bukan Al-Bayan, tetapi Islam ajarkan kepada kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan mereka yang berlainan bahasa, berlainan bangsa dan berlainan agama. Jadi itulah Tuan Haji, kita harapkan hasrat kita dapat sokongan daripada mereka yang menonton halaqah pada musim kali ini. Semoga ia dapat direalisasikan. InsyaAllah tahun 2025 kita dapat hadir di hujung, insyaAllah di hujung tahun kita dapat hadir dan kita dapat mengeluarkan produk-produk Al-Bayan insyaAllah. Ustaz Muhammad Zarifi, apakah di antara cuplikan analisis yang boleh dikongsikan? Silakan. Tuan Haji dan penonton sekalian, pertama kita mesti sedar kita berada dalam dunia yang serba mencabar, segala-galanya cepat sangat berubah. Pace of change-nya begitu cepat sekali. Maknanya kalau kita terlambat, kita akan tertinggal. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, tuan-tuan, para penonton dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kerana itulah saya nak menyeru kita duduk semeja. Kita bergabung, para teknokrat, profesional, para ulama, ilmuwan, kita duduk semeja, kita berbincang untuk menentukan hala tuju kita untuk kita berdepan dengan situasi yang perlu kita tangani. Kita kembali kepada tema ayat kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah memberikan pengiktirafan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kerana apa? Allah kurniakan akal fikiran kepada kita. Tetapi barang diingat, kalau kita dikuasai oleh AI, kita terjunam, kita rosak kerana AI, ataupun AI menguasai kita, kita yang tidak menguasai AI, akhirnya kita bimbang. Thumma radadnahu asfala safilin. Kita akan tersembam, tersungkur serendah-rendah manusia. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Mereka inilah yang akan diberikan pahala yang tidak putus-putus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tema ayat kita pada tahun ini, Tuan Haji. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Dr. Daniel, Saya Tuan Haji. dalam kita bercakap tentang revolusi industri 4.0, kalau kita lihat, kita kadang-kadang terpecah kepada dua dimensi dari segi pemikiran umat Islam. Daripada satu sudut,
ada yang gairah untuk mengambil peluang ini. Dan apakah daripada satu sudut mereka yang tidak mempunyai tanggapan untuk tidak mahu hidup dengan segala teknologi yang kita ada, beranggapan bahawa ini semua adalah berbahaya. Apakah kita boleh menolak kemajuan ini? Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan. Dunia ini kita terima dengan nilai yang diasuh oleh syariat Islam. Ada duniawi yang kita tolak sebab jelas haram. Contohnya berdasarkan suluh hadis. Riwayat Imam Ibn Majah bertaraf sahih, la dharara wa la dhirar. Jangan laksanakan sesuatu yang memudaratkan, jangan balas dengan cara yang memudaratkan. Memudaratkan, mendatangkan kecelakaan yang jelas, itu kita tolak. Tetapi ada yang baik. Apatah lagi yang baik itu disaran oleh ulil amri. Ulil amri termasuk kerajaan, disokong oleh ulama, dan itu juga disuluh oleh Al-Quran. Ada orang mengatakan, oh saya cuma ikut Quran dan juga As-Sunnah, saya tak nak ikut pemimpin. Saya berkata, kalau you ikut Al-Quran betul, you buka surah nombor 4, surah An-Nisa, ayat nombor 9, Allah suruh taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Dan itu wajib kita patuh. Haji tanya bab dakwah tadi. Kita memanfaatkan AI untuk menceritakan apa itu Islam. Kemudian kita wujud, sekarang ada chat, macam-macam chat. Kita wujud mungkin chat peace Islami, chat Islam. Tanyalah apa-apa tentang Islam. Maka, tidakkah itu baik untuk dakwah? Tidakkah itu bagus untuk nama Islam? Malah pada tahun 2020, Masjid Al-Haram sudah memanfaatkan robot berkonsepkan AI. Maka sudah pasti jawapannya ialah manfaatkan, tetapi di landasan syariat. Tidak bercanggah dengan akidah. Supaya insya-Allah kita pertama tidak dianggap sebagai golongan yang mengetepikan kemajuan, memilih kemunduran, dan yang keduanya, jangan kita rugikan kesempatan yang baik untuk meledakkan Islam. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Saya nak pergi kepada Dr. HD. Tadi Dr. Daniel bercakap tentang mengurus kemajuan itu sendiri. Saya nak bertanya kepada Dr. Hadi, bagaimana caranya untuk mengurus sesuatu kemajuan itu agar kita tidak tercicir dan tidak pula terbabas. Terima kasih kepada Tuan Haji, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti apabila sesuatu perkara yang dicipta oleh manusia itu pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Kerana sifat manusia tu sifat yang naqis, sifat yang lemah. Dia bukan seperti mana yang diciptakan oleh Allah, yang sekiranya Allah perintahkan satu-satu perintah, maka kata ulama pasti padanya kemaslahatan kebaikan. Tetapi apabila satu-satu larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran, Allah kata wala taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina, pasti di sana dengan yakin ada kemudaratan yang diletakkan kepada mereka yang terjerumus dalam itu. Bila kita sebut mengenai tentang teknologi ni, Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat bagaimana hari ini teknologi yang kita sebutkan sebagai AI ini, dia sebenarnya menyenangkan kehidupan kita dari satu sudut. Contoh, kalau kita tengok untuk nak mendapatkan maklumat, kita boleh dapatkan maklumat dengan pantas. Satu, kemudian dia akan memberikan maklumat dengan cepat. Kalau dulu kita kena buka kitab. Kena buka kitab, pelbagai kitab. Sahih Bukhari saja dah berapa jilid. Belum lagi termasuk dengan hadisnya, dengan kitab-kitab fiqahnya. Kalau kita lihat itu AI seperti mana yang kita rasai sekarang. Tetapi di sana ada keburukan. Antara keburukan yang disebutkan, dia boleh menurunkan kebijaksanaan manusia. Sebab manusia hari ni, dia tak nak berfikir dah. Dia kata, tanya AI jawab. Tanpa menyusahkan diri untuk pergi menuntut ilmu. Dan mungkin satu hari kalau kita tidak melakukan persediaan, mungkin lepas ini, ustaz-ustaz dah tak ada dekat kuliah dah, dekat masjid. Kenapa? Kerana kita mengharapkan semuanya kepada AI. Dan bukan itu saja, Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, yang menjadi persoalan,
adalah mereka nak mengurangkan populasi manusia. Ini yang berlaku. Kalau kita hari ni andaikan kita balik ke rumah, kita nampak isteri ataupun suami, ada orang dah sampai satu tahap dia memikirkan, buat apa saya berkahwin dengan masalah yang banyak. Jadi berkahwin dengan AI sampai satu tahap. Kalau AI ni disebut sebagai beletir, boleh tutup Swiss. Kita boleh senyapkan dia berbanding dengan manusia. Hari ni sampai satu tahap juga, bayi mungkin mereka tak nak, wanita tak nak melahirkan anak. Cukup dengan robot-robot yang ada. Sebab tu apabila kita bercakap mengenai soal teknologi, Islam membenarkannya, tetapi dalam kerangka yang boleh mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia dan kepada Islam. Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Dr. Daniel, Ya. pelan tindakan halakah 1 minit. Ya. Saya nak mengungkap daripada kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Beliau mengatakan 2 permata disebabkannya Rasul-Rasul Allah utus, disebabkannya kitab-kitab Allah turunkan, disebabkannya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua-dua permata penting itu, pertamanya adalah ilmu, terutama ilmu kebenaran, dan yang keduanya adalah ibadah. Maka bila kita hubung kaitkan kedua-dua kenyataan oleh Al-Ghazali ini, maka kita kaitkan dengan kecerdasan buatan, maka mari kita manfaatkan kecerdasan buatan ataupun AI untuk memantapkan lagi ilmu, menambahkan lagi ilmu secara yang betul, prosesnya betul. Dan yang keduanya, ilmu itu kita ibadahkan, kita laksanakan dalam hidup dalam bentuk ibadah seperti yang ayat tema kita bacakan, berdasarkan iman dan amal soleh, itu rangkuman kepada ibadah. Maka AI untuk ilmu kebenaran, AI untuk ilmu kemanfaatan, AI untuk membantu kita ke arah ibadah dan kebaikan, maka kita gunakan ke arah itu, insya-Allah AI akan menguntungkan kita. Tu Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel, Dr. Hadi dan juga Ustaz Muhammad Zarifi. Penonton yang dimuliakan, di jari kita, saya ingin tinggalkan satu soalan kepada penonton. Pegang jari anda. Soalan saya kepada para penonton, bolehkah chip komputer dimasukkan di dalam jari anda? Cuba renung, cuba fikir, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari dan kesempatan dalam halakah pada minggu hadapan. Terima kasih di atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.